Alhamdulillahi Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengaji dan ahli dan kuasa masjid, dan imam dan pegawai-pegawai, seterusnya semua jemaah maghrib Isya yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kesekian kalinya kita bertemu bagi mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita sentiasa sedar bahawa yang jauh itu ialah masa lalu. Kata Imam Ghazali, yang jauh itu ialah masa lalu. Apa contoh masa lalu? Tarikh lahir kita sudah jauh kita tinggal, makin jauh kita tinggal. Yang hampir itu ialah mati. Kalau dalam perjalanan, kalau tujuan kita nak pergi ke mana, tentulah tak mungkin dia makin jauh dari tempat kita nak pergi. Tentu makin dekat. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahawa yang dekat itu ialah kematian. Imam Ghazali menyebutkan banyak lagi disebut oleh Imam Ghazali, tapi kita ambil malam ini yang dua ni saja, supaya kita cuba mengingatkan diri kita apakah bekalan-bekalan yang sepatutnya kita sedia bagi menyiapkan diri kita kepada kematian yang suka tak suka, ya, sama ada redha tak redha, kita akan tetap akan sampai waktunya. Syukur Alhamdulillah kerana Allah tidak memberitahu kita waktunya. Kalau kita tahu dah bila meninggal kita, kita dah boleh tengok orang kena kanser misalnya. Tuan, ada 6 bulan lagi kata doktor. Dari sudut negatifnya, dia akan kecewa sangat pasal dia nak mati 6 bulan lagi. Kecewa sangat. Tapi kalau ada kawan-kawan sahabat dia yang positifkan dia, kau untuk kerana kau tahu 6 bulan lagi kau nak meninggal, maka kau pulun apa yang patut kau buat. Dari segi positif, negatif. Negatif dia kata, apalah nasib aku ni, anak aku tinggal macam mana, adik tidak makan, macam-macam kita akan fikir. Itu negatif. Tetapi kalau kita fikir positif, dia akan jadi menyebabkan kita berubah 360 darjah. Barangkali kita akan jumpa dia di masjid ni tiap-tiap waktu sembahyang di bawah. Kita akan nampak dia kat sini. Kita akan lihat dia masuk Assalamualaikum, dia yang dah ada di dalam. Nak balik, dia mungkin menutup pintu, atau dia kata jangan tutup pintu, saya nak buat i'tikaf lagi. Dalam perjalanan balik mungkin mulutnya tak berhenti kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata apa nama ni, Ustaz Abdul Samad kata zikir, tasbih, tahlil dan sebagainya itu kalau diterima oleh Allah, okey. Tapi katanya kalau selawat tetap aja diterima. Selawat ni tetap aja akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh zikir-zikir semua tu belum tahu. Pulanglah pada keikhlasan kita dan sebagainya. Ini kita kata tadi positive thinking yang menyebabkan kita akan menjadi terima kasih ya Allah. Kalau kau ambil nyawa tiba-tiba, tak tahu aku tengah buat apa agaknya waktu aku mati.
Ada orang kata rahsiakan dengan anak-anak. Ada pula yang positif kata bagi tahu semua anak-anak, biar mereka tahu ayahnya begitu. Kawan saya namanya nama Datuk Muhtar Dahlan. Doktor kata 6 bulan lagi, tetapi 2 bulan dia lagi. Tapi yang saya kata dia susah hati. Saya dapat berjumpa dengan saya positifkan dia menjadi orang yang saya cakap tadi. Semoga dia mati. Seorang lagi sahabat saya, orang tuan-tuan pun kenal kan, Datuk Bin Selamat, juga kena kanser. Dia pun negatif sangat. Saya dapat bercakap dengan dia, saya call dia, saya cakap dengan dia jadi positif. Bahkan dia menjadi orang yang sangat, saya fikir melihat kepada cara dia bertaubat, cara dia melaksanakan kerja-kerja kebajikan, saya kata kerja yang besar pahala ni adalah kerja-kerja kebajikan yang melibatkan manfaat orang ramai. Zikir tu buat juga, tetapi zikir tu untuk awak seorang dengan Allah. Tapi kalau awak buat yang bermanfaat untuk ni, waktu itulah dia setiap kali YBK menyampaikan bantuan, dia angkat tangan, dia nak pergi, dia nak pergi, dia nak pergi, sampailah habis ayat dia. Positif. Sebab itu dalam nak berpositif ni, nampaknya kita kena ada kawan-kawan juga. Tak boleh kawan yang bila dia bercakap dengan kita, kawan kita tu lebih teruk dia punya risau daripada kita yang sakit. Alangkah kacau kita buat. Alangkah kacau. Jadi berbalik kepada Imam Ghazali pesan, yang dekat itu ialah kematian, yang jauh itu ialah masa lalu. Jadi hadirin yang dikasihi Allah sekalian, maka dalam memilih apabila kita dah dekat, termasuk saya yang bercakap ni, kita ni dah dekat, udah dekat dah, tak tahu bila. Maka saya tiap kali saya mengulang supaya kita melihat amalan-amalan yang low cost, harganya murah tapi high impact, tinggi dia punya kesan. Itu dia, murah tapi tinggi kesan. Saya dah cakap dah banyak kali dah. Kita nak ulang pun rasanya kita tak marah, kita nak ulang supaya kita ingat-ingat. Barang siapa misalnya semayang 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur, maka haram kulitnya dari disentuh oleh Allah. Ya Tuhan, saya pun tegak dulu rumah bercakap ni. Di mana kita nak cari yang high impact ni? Cakap orang putih tu, cakap orang Melayu, modalnya kecil, untungnya besar. Zuhur itu memang kita dah berada di situ. Cuma nak melawan iblis tu supaya 4 rakaat, biasa 2, 4. Intai orang semayang 4 rakaat yang 1 salam. Intai macam mana dia semayang. Semayang 4 rakaat sebelum ni dengan 4 rakaat selepas itu, kita boleh tengok orang biasanya mazhab mazhab yang orang India, mereka tetap akan buat itu. Dia akan buat itu. Dia mazhab dia. Mazhab itu macam wajib dah dia semayang. Oleh kerana impaknya tadi besar, mazhab dia kata macam wajib lah. Muakkadah lah. Penting benar bagi dia. Dia tak akan tinggalkan. Macam itu sekali mereka itu. Kerana impaknya cukup tinggi, sampai mereka latih anak-anak dia sembahyang 4 rakaat is a must, kata dia. Artinya tak boleh tidak, jangan tinggalkan. Kerana kalau kita tinggal, sayang.
diharamkan Allah kulit kita ni disentuh oleh api neraka. Kalau sentuh pun tak boleh, selamat kita. Ini yang kita kata tadi, kalau makin dekat kita, jangan kita memandang ringan hal-hal yang ini. Lagi kita kata tahajud malam, tahajud di waktu orang semua tidur, kita bersembang-sembang dengan Allah SWT. Ya Allah, kalau aku nak terjemahkan apakah yang Engkau berikan kepada aku dalam 24 jam tu, memang satu sen pun aku ni tak guna, sebab tak membalas. Satu sen pun aku ni tak guna di sisi Engkau, ya Allah, kerana tak membalas. Nak buat 5 waktu sehari semalam tu pun bukan main, nak berlawan dengan iblis tu. Dan berlawan dengan iblis ni satu kewajipan dan ibadah. Yang kita risau, iblis tak kacau langsung lalai, tak tentu ada je kita. Bila dia kacau, kita tahu kita melawan. Sebab awal Muharram kita kata, awal Muharram kita berdoa dekat Allah SWT untuk diberi kekuatan melawan iblis dan wajunudi, apa dia? Tentera-tentera. Itu kita minta dekat Allah SWT. Makbul ke tidak? Kalau kita lawan, kita berjaya, makbul lah doa kita. Tapi kalau kita lebih teruk dari iblis tu, kita pula mengajak iblis, itu artinya doa kita awal tahun tak laku, tak jalan langsung. Jadi kita yang tahu sama ada doa kita tu makbul ataupun tidak. Jadi apa dia kata tadi, modalnya rendah, impaknya tinggi. Sembahyang 4 rakaat, ini ulangan 4 rakaat selepas isyak, sama diberi pahala seperti malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum, salam berdoa imam, kita pun buat 4 rakaat. 4 rakaat sama ada satu salam ataupun dua-dua, boleh juga. Jadi inilah yang nak diperingatkan oleh kita apabila awal Muharram itu datang. Jadi berbalik semula kita kepada kehidupan kita ini. Apakah sebenarnya impak-impak yang lain yang lebih besar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Adapun benih itu, adapun bibit itu, yang bagi impak itu, ya, sedekah itu, bila kita tanam pokok itu, seperti katanya, seperti satu pokok hidup 7 cabang. Tiap-tiap satu cabang 100 biji. Maka satu perbuatan baik yang kita buat itu bukan balas 1, balas 700. Siapa dalam dunia ni boleh bagi ganjaran yang macam itu? Kerana kita kena tahu, duduk di akhirat esok kita panggil sehari bersamaan dengan berapa ribu hari. Itu panjangnya. Sebab itu modal kena banyak. Sebab itu perkiraan Allah bagi membagi pahala-pahala ni, dia bukan macam kita. Kalau nombor ekor tu kata RM10 dapat sekian, masih kecil yang Allah nak bagi. Tak perlu ada modal apa-apa pula RM1, tak perlu. Tak payah ada modal RM2, tak perlu. Modalnya keikhlasan kita sedar bahawa kita ni hamba Allah, maka kita melakukan sesuatu sebagai hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak munafaatnya kepada manusia yang lain. Itu dia kata murah tetapi impaknya yang cukup besar. Sekurang-kurang munafaatnya kepada manusia, kalau dia misalnya jawatan kuasa masjid, orang datang dari jauh lagi, dia dah bagi senyum dah. Selamat datang ke masjid.
Guru besar sekolah sekarang ni saya tengok dah lain macam kan. Udah nunggu kat pintu pagar, nunggu budak-budak. Sekarang ni zaman kita dulu, jangan guru besar kalau manggil siaplah kena watan. Adalah salah kita tu. Pergi ke guru besar siap. Ada budak yang meletak upih belakang ni, letak punggung. Rasa ingat tu kan? Ada yang letak upih. Di mana dia nak tu? Cikgu kami dulu nama cikgu Usin tu namanya. Bukan main galah. Kalau kita tak bayar iuran aja, nanti cikgu Usin tu siap. Yang tak bayar iuran bapak kita, yang kena bantai kita. Mana keadilnya? Tak datang lagi sekolah. Tapi ada pula cikgu tu yang impak besar kita kata tadi, datang dia ke kampung ni mencari kita. Mana budak ni, mana? Tengoknya motong. Pandai ada kita jawab, ngaku motong? Tak boleh datang tak kutip kita sekerap, cikgu besok tak kena watan lagi, tak payah yuran. Dia pun boleh juga. Ada juga cikgu, tapi cikgu besar nak watan. Ada juga guru yang sampai macam itu, dia punya pemikiran tu impak besar, dia kata dia membuat manfaat untuk manusia yang lain. Bangkali kalau dia cikgu itu dulu, cikgu Arsyad nama, tak datang dia cari saya, tak jadi apa saya ni. Jadi impak itu kita nampak selepas kita menjadi orang ni, ya Allah, nasib baik tidak ngira pun tak tahu. Pemalas bukan main. Apa nak dicari kat sekolah tu? Duduk kat kursi tu, tak tahu apa nak buat. Tetapi oleh kerana ada cikgu yang macam tu, impaknya cukup besar kepada kita sekarang. Macam tu. Jadi dipanggil, ini yang dikata, saya akan sebutkan tadi, bahawa yang impak-impak besar ini sebenarnya sesuatu, kan saya sebut dia, berfikir sesaat lebih baik dari semayang sunat sepanjang-panjang malam. Ini Nabi kata. Sebab semayang sunat semayang malam tu untuk diri kita. Tapi kalau berfikir sesaat, dengan berfikir sesaat itu, kita akan menubuhkan sebuah syarikat. Dengan syarikat tersebut 10 orang boleh bekerja. 10 orang bekerja tu, dia ada isteri, dia ada anak, dia boleh beli kereta, dia boleh beli rumah, dia boleh bayar bil api, dia boleh beli air. Berfikir sesaat untuk menubuh syarikat tadi lebih besar pahala dari semayang. Kerana apa? Dia punya impak tu menyebabkan 10 orang dapat hidup dalam syarikat yang ditubuhkan oleh kerana otak itu. Ada orang misalnya ada orang ke hulu ke hilir, bukannya dalam satu kampung Gresik Tengah ni, tetapi satu Malaysia ni round. Namanya Tengku Abdul Rahman nama dia. Usin On nama dia dulu-dulu. Apa kerjanya? Mengasut orang, ajak alau orang putih ni balik. Nampak? Alau orang putih ni balik. Alau dia balik. Orang Melayu yang nangkap ikan, nak diajak melawan orang putih. Yang orang putih tu tengoknya pakai stokin sampai lutut. Yang orang putih tu dengan Range Rovernya, ada beberapa pegawai yang bawa pistol aja. Nak kita ajak melawan orang itu. Saya kata calang-calang tak laku lah cakap awak. Tuan kan tuan, begitu je. Tetapi dia orang berjaya melakukan satu usaha untuk memerdekakan tanah air kita daripada dijajah. Agak basah mana lah pahala dia. Bila dilepaskan aja negara ini daripada penjajahan, barulah orang Melayu ni tahu rupanya orang Melayu ni cerdik, pandai. Dia boleh menguruskan negaranya. Ada kawan-kawan kata, tak boleh buat apa, macam mana nak merdeka, kata dia. Dia cebik-cebik. Ngapa pula? Kita buat jarum pun tak lagi. Macam mana nak merdeka? Maksudnya ngurus pun tak tahu. Awak menoreh je lah. Biarlah dia orang perintah. Macam tu lah. Ada orang yang perli macam tu. Tapi orang ni tak peduli. Gigil, lawan. Patutnya masuk jail lah. Pasal orang putih tu punya jail.
Pulih-pulih semua dia punya. Pulih tu pun kita juga Melayu. Tapi berjaya mereka mengubah kepala orang-orang Melayu tu bersatu untuk melawan mereka. Dan Inggeris keluar daripada Melaya pada waktu dia baru lepas menang Perang Dunia Kedua. Cuba ya, orang putih baru lepas menang Perang Kedua, tengah gagah betul lah, tak ada siapa boleh kacau dia. Waktu itu dia terpaksa lepaskan Melaya daripada dijajah, dia kembali ke London. Itu yang dikatakan usaha-usaha orang. Jadi kalau kita tengok Tengku, tengok kita, jauh benar. Tengok kita, tengok Sayyidina Abu Bakar, lagi jauh. Tengok kita dengan Nabi Muhammad, lagi jauh. Apa akal kita? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Diharam Allah badan kita daripada bakaran api neraka. 2 rakaat sebelum subuh, apa nama kita kata tadi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Lagi, barang siapa sembahyang Isyak berjemaah, Allah masuk dalam akaun akhirat dia seperti dia beribadah setengah malam. 1 malam 12 jam, setengah malam 6 jam. Seperti dia beribadah 6 jam. Apa kerja yang dibuatnya? Hanya berjemaah Isyak. Itu saja dia dapat 8 jam ganjaran seperti beribadah. Apa dia ibadah yang dibuat tu? Dipegangnya Al-Quran 6 jam. Kita tak tahu berapa juzuk dia dapat 6 jam. Tak ada siapa lalu lah. Saya tak lalu 6 jam baca Quran. Setengah jam melihat tas semut, dah kata apa, semut-semut tak pasal-pasal aja semut pun marah. Sebenarnya malas dalam tu. Nak minum lah, nak makan lah, macam-macam. Tetapi dengan sembahyang Isyak saja itu pahala. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, ini ulangan tuan-tuan, ulangan, tapi nampak mahu dengar tak apa, ulangan aja. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah dengan imam, dari dia berdak Allahu Akbar, kita ada belakang, Allahu Akbar, kita ada belakang, maka dimasuk dalam akaun akhiratnya seperti dia beribadah sepanjang-panjang malam. Tadi 6 jam setengah malam, yang ini sepanjang malam, 12 jam campur 6 jam, 18 jam satu hari seolah-olah dia beribadah. Kerana apa? 2 perkara je dia buat. Apa dia? Isyak dengan subuh berjemaah. Ada lagi, banyak lagi. Barang siapa menunggu sehingga duha baru pulang, ini ada pahala besar. Lain kali kita cerita, banyak sangat hari ini. Itulah amal-amal orang pencin. Dia harap orang pencin aja yang buat macam itu. Yang muda, dia rasa dia lambat lagi mati. Tetapi ikut hukum tak ada begitu. Tak tentu yang tua mati dulu. Yang muda kadang-kadang dah pergi. Elok dia yang betul-betul tu menyemayang tadi. Dalam hatinya patut aku yang semayang orang ni, tapi aku yang menyemayangkan. Inilah rahsia Allah Subhanahu. Jadi tadi saya ulang, nak membandingkan kita dengan siapa? Dengan Tengku Abdul Rahman, dengan Dato' On, siapa? Tak ada apa yang kita buat. Jadi mari kita, Allah itu maha adil. Allah bagi peluang ini semua. Allah, kalau kedai-kedai itu barang siapa membeli dalam seminggu ini, saya akan bagi harga ni potongan 10%. Mall tu, Giant tu misalnya, Maidin tu misalnya. Barang siapa beli ini isi borang, kita cabut boleh dapat Mercedes.
Habis dia sebulan tu habislah. Ini dah. Sesiapa saja sepanjang hidupnya, kalau dia sekali buat yang maghrib, isyak dengan subuh, itulah pahala. Kalau dia buat tiap-tiap hari, bila malaikat maut tu nak datang, tegak dia. Sila malaikat maut, saya dah sedia. Sebelum tidur, ulangan juga ni. Al-Muluk. Al-Muluk. Al-Muluk, baca Al-Muluk tiap-tiap malam sebelum tidur. Al-Muluk ini akan jadi kita punya lawyer besar kita besok. Apabila kita masuk aja dalam kubur, waktu malaikat malaikat Munkar Nakir datang, dia berdiri sini, dia tegak untuk mempertahankan kita. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dikata rahsia yang kita kena cari. Kemudian kita kena amal. Yang salawat terus buat. Terus buat. Tetapi yang ini kita nak ingatkan selalu. Tuan Nazir kata dia punya cita-cita subuh seperti Jumaat. Besar cita-cita. Dia nak digesir ni subuh seperti Jumaat. Jumaat sudah saya khutbah di Sungai Selisih. Khutbah di Sungai Selisih. Jadi mereka meresmikan bilik jenazah yang baru buat. Dan orang-orang kampung tu beripai-ipai sikit-sikit seorang untuk membuat pula daripada tempat jenazah tu ke pintu masjid tu dah ada macam rumah pula. Ini tempat apa? Dia kata tempat orang musafir semayang. Kalau numpang tidur pun bolehlah tidur di sini, katanya. Saya pun bawa cerita dalam khutbah tu, bawa cerita yang saya dah cerita ke tuan-tuan. Ada seorang ibu sakit di hospital, udah koma, pakai segala-galanya dah pakai. Doktor panggil anaknya, suruh bagi tahu semua keluarga datang kumpul tengok mak. Dia pun bagi tahu keluarga dia. Doktor tu bagi tahu dia sesuatu yang luar biasa saja boleh menyelamatkan mak awak. Pergilah berdoa, pergilah bersedekah. Kerana katanya doa orang bersedekah sebagai ini, insya-Allah boleh menolong. Dalam keadaan hibur dia pun balik. Dia nak balik ke rumah. Minyak kenderaannya udah tinggal sikit, dia singgah di petrol station. Di petrol station dia nampak ada kucing yang baru beranak, 3 anak kucing. Memusing-musing kakinya, lututnya. Ini cerita di Sabah. Cerita dakwah di Sabah saya cerita. Kemudian belas kasihan dia pada kucing itu datang, dibelikan lah entah apa makanan-makanan yang ada dalam tiang kucing boleh makan. Dibaginya lah kucing itu makan. Dia kata, ya Allah, sedekah dengan kucing ini semoga akan membaikkan mak, membaikkan, menyihatkan mak. Balik balik rumah, mandilah dia, berpakai-pakai elok lah. Udah doktor kata siaplah, mak ni insya-Allah kena dah sampai time gitu lah. Lepas tu dia pun bersiap, dia pergi balik hospital. Tuan-tuan tahu, maknya itu dikelilingi oleh keluarganya yang dah berkumpul, duduk atas katil, duduk. Tadinya baring, dah duduk. Dia termengar-mengar tanya, macam mana mak? Mak dia kata, dalam nazak mak tadi, dalam koma, mak nampak seekor kucing berdoa agar mak baik. Dan dengan lepas je doa tersebut, mak sedar. Inilah mak yang kau nampak sekarang. Tuan, sedekah. Saya bawa cerita itu kerana saya terpesona dengan orang-orang kampung Sungai Selisih itu
Dia orang dapat kutip ratus ribu untuk buat bangunan. Alhamdulillah. Jadi impak yang besar juga rupanya sedekah. Sedekah ini impaknya cukup besar, walaupun kepada binatang. Impaknya cukup besar. Kepada apa? Kepada doa-doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku kesejahteraan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku kesejahteraan di akhirat. Cukuplah, dapat dua. Tapi kenapa Allah ajar waqina azabannar, dan jauhkan aku dari bakaran api neraka? Kenapa? Kerana rupanya orang-orang yang dosa yang banyak di dunia ini, dia masuk dulu dalam neraka, kemudian baru masuk syurga. Tanya orang-orang alim, ada tanda di sini itu. Maka oleh kerana itu, doa yang kita pohon kepada Allah tadi itu doa. Tapi ikhtiarnya mestilah seperti mana yang saya sebut tadi. Apa-apa saja peluang yang Allah bagi pada kita. Sembahyang-sembahyang sunat, puasa-puasa sunat, macam puasa sunat Muharram kan, katanya Nabi kata dihapuskan setahun dosa yang lalu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tak pernah berpuasa banyak puasanya selepas Ramadan, selainkan Muharram. Maka kita masih di bulan Muharram. Puasa Senin Khamis masih ada boleh. Puasa hari putih 13, 14, 15. Hari ni berapa? 12. Hari ni 12 ya, 12 Muharram. Esok lah Senin Khamis pula tu. Dah dapat dua. Esok puasa hari putih, puasa Khamis. Dapat 13, 14, 15. Itu dipanggil hari putih. Kemudian Senin, Khamis habis Muharram. Kita dah melalui Muharram, dan hari-hari masa itu berhijrah. Dari jam 1 dia berhijrah, jam 2, jam 2 berhijrah, jam 3, jam 3 berhijrah, jam 4. Hijrah terus dia. Siapa tak ikut berhijrah, dia tinggal. Dia tinggal. Siapa tak ikut hijrah, dia akan tinggal. Maka time berhijrah terus. Dia takkan nunggu kita. Siapa ikut bersama, dia lepas. Siapa tidak, dia tinggal. Zuhur tadi dah kita lepaskan, tak ada lah. Maghrib dah kita lepas tadi. Isyak belum. Subuh esok belum tentu kita dapat. Takut malam ni kita tak ada. Jadi yang kita punya sebenarnya ialah yang depan kita, yang sekarang. Sekarang apa? Sekarang ni ialah Isyak. Isyak, insya-Allah kita bersama, Allah akan masukkan akaun. Ikut cakap saya ni, Nabi janji masuk dalam akaun seolah-olah beribadat setengah malam, padahal mendengkur tidur. Punya kasihnya Allah kepada kita. Yakinlah dengan apa saja janji yang Nabi Muhammad SAW bagi, kerana dia telah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Allah, apa lagi kau nak mat? Agak macam itulah. Itu bahasa kita kan. Jadi jangan awak cakap macam itu pula. Agaknya Allah cakap dengan Nabi, ini saya bercakap, mat, kau nak apa lagi? Isra Mi'raj. Apa Muhammad? Nabi Muhammad kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jika sekiranya dosa hamba-hambaku, umat dia ni, dosa umatku nanti, dalam bahasa kita kata, kalau ibarat buntil tu dah ikat buntil tu, kita masukkan jarum pun ngamboi, berarti banyak benar dosa. Ngamboi tahu ngamboi? Tahu? Pelantik keluar, jarum masuk pun terkeluar. Punya banyaknya dosa tu lah. Aku pohon kau ampunkan ya Allah. Itu yang diminta. Sikit punya sayang dia Nabi Muhammad SAW dengan kita. Dia hendak umat dia itu diampunkan semuanya dosa dia.
Allah pula kata, aku akan ampun. Tapi ada syarat. Syaratnya dia minta ampun. Satu lagi, dosanya itu bukan dosa mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah itu artinya masuk agama lain lah, ataupun percaya kepada benda lain lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah sembahyang, setengah sembahyang Jumaat, ringing bunyi telefon, orang angkat tu. Jadi awak tengah ngadap Allah. Matikanlah telefon tu. Jangan biar dia buka. Mengacau orang pula lagi tu. Tak tenang orang sembahyang. Jadi jangan syirik. Selain daripada syirik, apa juga dosa, pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya dia. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong, jangan takabur. Ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Marilah kita sama-sama memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan keampun kepada kita dan kita dapat masuk ke dalam syurganya melalui kasih sayangnya, melalui pengampunannya. Jasa nampaknya kita tak ada. Jasa kita tak ada. Sayyidina Hamzah mati untuk mempertahankan agama. Lepas mati, dibelah hatinya, masuk tangan dalam tu, ambil hatinya. Hati itu dikunyah oleh Hindun. Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, dikunyah-kunyah, bunyi geram. Nampak? Itu jasa dia kepada Allah SWT. Syahid dia, mati syahid dia. Kita kalau pergi Madinah, kita akan pergi ziarah dia. Itulah jasa-jasa orang. Tak usah cerita yang lain-lain tu, banyak betul. Kita tak ada, maka kita mahu mencari jalan yang membolehkan kita dapat tempat di syurga dengan sebab-sebab yang berlainan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jumpa kita malam ini ada keberkatannya. Mari sama-sama kita baca suratul Asr supaya kita tidak masuk ke awal yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.